Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hai guys. Oke, selamat bersua lagi dalam rancangan Kanta Kelam bersama dengan saya Angie. Salut. Oke, bagaimana hari Anda hari ini? Saya doakan dan saya harap hari Anda seperti yang telah Anda rancangkan. Oke. Sebelum saya lanjut, kata pula pala nih. Oke, sebelum saya lanjut, di sini saya ingin memberilah sedikit sekejap, memberi sedikitlah um, apa nih pesanan himat masyarakat. Oke, diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan kadar jangkitan setiap hari. Ya. Oke lah. Eh, Maaf, saya agak letih hari ini. Tapi saya akan coba untuk hiburkan anda semua. Jangan risau ya. Saya tahu lah kenapa macam nak demam, tapi tak apalah. Okey. Eh, pada malam Sabtu ini, seperti biasalah merupakan malam perkongsian tempat-tempat benda yang seram, mistik, gaib, macam itulah yang ada seputaran kita, sama ada uh, dekat ataupun luar. Semua ni saya telah cari di laman Sesawang dan saya ceritakan kembalilah kepada anda semua. Diharap anda semua terhiburlah dengan apa yang saya akan kongsikan. Anggap ini semua sekadar peneman dan penghibur anda semua, okey? Okey, tanpa buang masa, jom kita ke tempat mana hari ini? Sabar. You sabar. One, two, three, and go. Oke, guys. Nampak tak? Apa nama ni? Ini merupakan gambar Stanley Hotel. Okeylah. Sebelum kita terus lanjut, okey. Kita akan mengupas lah tentang hotel ini, serba sedikit tentang hotel ini yang dinobatkan sebagai hotel paling menyeramkan di Amerika Syarikat. Hotel yang saya maksudkan adalah Hotel Stanley inilah. Pemandangan hotel ini sangat indah kerana terletak kira-kira 5 batu sahaja dari Gunung Rocky. Ia telah dibina pada 4 Julai 1909 oleh pemilik asalnya, iaitu Stanley Steamer. Ia didirikan untuk dijadikan tempat peranginan. Tempat peranginan bagi golongan atasan pada masa itu. Hotel ini termasuk dalam kawasan Estes Park, Colorado. Hotel ini telah dibina pada asalnya untuk tujuan rawatan kepada si Stanley ini yang pada masa itu mengalami masalah paru-paru. Dia dinasihatkan oleh doktor pribadinya untuk selalu
mengambil udara yang segar agar penyakitnya boleh pulih. Oleh kerana itu dia pembina hotel ini kerana angin di kawasan pegunungan Rocky ini terkenal. Ialah pada masa itu memang belum banyak kilang apa semua kan. Jadi kira tempat itu kira masih segar lah. Setelah siap, beliau dan istrinya Flora telah menginap di sana. Sekian lama mereka menginap, ternyata rawatannya itu berkesan dan keadaan Stanley pun kian membaik. Maafkan saya. Melihat pada perubahan yang positif itu, dia dan istrinya pun memastikan mereka akan membina hotel itu. Melihat keadaan yang makin positif itu, dia dan isteri pun memastikan hotel mereka akan ke hotel. Maafkan saya. Ni terbaca atas dengan bawah salah nih. Okey, sekejap. Melihat keadaan yang semakin positif itu, jadi dia dan isteri sepakat untuk pergi ke hotel ini tadi setiap tahun, dan ini telah menambahkan lagi kesihatan si Stanley ini tadi. Okey, namun begitu Stanley telah meninggal pada usia 91 tahun, manakala istrinya meninggal setahun selepas Stanley, iaitu pada tahun 1940. Okey. Pada asalnya iaitu tahun 1907, hotel ini hanya mempunyai 48 bilik dengan memfokuskan pelanggan seperti yang saya cakap tadi lah, pelanggan yang golongan elit pada zaman itu. Pada asalnya ia ingin diberi nama Deravan. Namun setelah disarankan oleh banyak pihak, Stanley telah menggunakan namanya sendiri. Kan lebih bagus. Setelah menggunakan namanya sendiri untuk hotel ini. Stanley telah menghabiskan banyak wang untuk membina hotel ni. Hotel ni lengkap dengan pelbagai ruang dan serta keperluan pada zaman itu, seperti ruang dewan yang mewah serta besar, sampaikan panggung wayang. Panggung wayang yang tersegam indah juga ada di hotel ini. Zaman tu kira macam jarang lah. Even though sekarang pun jarang lah ada dalam sebuah hotel tu kan ada panggung. Maksud saya bukan memang hotel tu yang punya panggung tu. Itu maksud saya. Okey, ini semua untuk melayani kehendak pelanggan-pelanggannya yang bercita rasa tinggi. Agak langka bagi sebuah hotel pada zaman ini dikuasai dengan tenaga elektrik. Betul. Namun begitu, kerana kekurangan jana kuasa elektrik, sistem pencahayaan atau lampu telah menggunakan kuasa gas. Pada bulan Jun 1911. Namun begitu, malang tak berbau. Pada 25 Jun, iaitu sehari selepas pipe-pipe yang akan digunakan sebagai pencahayaan ini, iaitu lampu ini, diisi dengan bahan bakar, satu letupan telah berlaku dan mencederakan pembantu-pembantu rumah serta merosakkan sebahagian besar daripada struktur hotel tersebut. Ramai yang kagum dengan hasil binaan maafkan saya. Ramai yang kagum dengan hasil seni binaan yang bercirikan England baru pada hotel ini. Ini semua memang sengaja dititik beratkan oleh Stanley untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan serta membuatkan mereka lebih selesa dan tahan lebih lama tinggal di hotel tersebut. Iyalah, kalau lama lagi diorang kan banyak lagi pendapatan hasil daripada sewa semua kan. Bijak. Si Stanley ni memang bijak. Dia memang seorang peniaga yang bijak.
Sepanjang kewujudan hotel ini, ia telah meragut beberapa nyawa dan inilah yang telah menjadi pemanggil utama aura-aura seram dan mistik pada hotel ini. Untuk pengetahuan anda semua, sebuah novel dan akhirnya menjadi filem seram yang terkenal pada masa itu iaitu The Shining. The Shining telah dihasilkan oleh Stephen King. Okey. Nama beliau ni Stephen King, penulis ni. Dia telah mendapat ilham setelah dia bermalam bersama dengan isterinya Tobita di hotel ini hanya satu malam, iaitu pada bilik nanti saya cakap. Sabar ya, sabar. Dia ada bilik sendiri ni. Stephen King ni dia ada bilik sendiri. Nanti saya cakap, sabar. Okey, saya sangat sarankan okey. Sekejap. Filem ini telah ditayangkan pada 1980 ya. Sabar. Take note. Okey. Saya sangat-sangat sarankan untuk menonton filem ini kerana ia bagi saya merupakan filem retro yang berjaya mengikat saya hingga terpaku di depan laptop selama 2 jam lebih lah, 2 jam setengah macam tu. Jadi saya sangat sarankan kepada anda semua selepas tengok video ni nanti boleh cari dekat Netflix ke apa kan. Saya rasa masih ada, boleh layan. Walaupun agak old school sebab 1980 kan. Teknologi dia pun belum tu sangat. Tapi kebanyakan dia orang tak pakai tu tau. Tak pakai green screen sangat. Sebab masa tu green screen masih belum lagi kan. Belum diguna pakai secara meluas kan. Jadi kebanyakannya dia orang lebih kepada teknik visual. Nanti korang tengok lah. Tak nak lah saya cakap. Tak habis apa. Bagus saya cerita kan daripada korang tengok kan. Kalau saya dah cerita semua, korang nak tengok apa kan. Tak baik macam tu kan. Okeylah, kini untuk pengetahuan anda semua, untuk pengetahuan anda semua, ada pakej pelancongan berunsur seram di sana tau. Kalau ada duit lebih, bolehlah ikut serta pakej pelancongan ini, okey? Banyak penelusuran telah dibuat oleh pelbagailah kumpulan paranormal di hotel ini dan semuanya tidak pernah mengecewakan. Apa tadi? Tidak pernah mengecewakan. Kumpulan yang terkemuka seperti Ghost Hunter dan Ghost Adventures, 3 orang adik-beradik itu, juga pernah mengadakan uji nyali di sini dan mereka amat berpuas hati dengan hasil yang mereka perolehi. Okey, di sini saya ingin nyatakan beberapa tempat lah yang kira macam titik panas, hotspot di hotel ini yang mengangkat namanya hingga menjadi hotel paling seram di US. Okey, yang pertama iaitu bilik 217. Bilik ini adalah bilik kegemaran siapa? Stephen King. Di sinilah dia mendapat ilham untuk menulis novel The Shining. Dan bilik ini dikatakan dihantui oleh satu entiti yang bernama Miss Wilson. Okey, selain itu ruangan konsert ada satu pentas besar tu kan. Ruangan besar ini dikatakan dihantui oleh satu entiti yang dikenali dengan nama Paul. Kejadian piano berbunyi sendiri sudah menjadi kebiasaan di ruang ini. Itulah di antaranya ya. Kemudian bilik 401. Pada satu tempoh yang agak lama, lantai 4 hotel ini telah ditutup dan hanya untuk digunakan oleh para pekerja yang bertugas di hotel ini. Ini sering kedengaran suara riuh rendah
bagaikan ada suara orang tengah bercakap ataupun suara anak-anak kecil yang tengah berlari. Ah, dapat didengar seperti riuh rendah lah dari lantai atas. Dan ini bagaikan di sana masih dihuni oleh perkara pekerja sedangkan ia tidak digunakan lagi. Aduh, maafkan saya. Ini kerongkong saya betul-betul katal. Dan selain itu, bilik 428. Bilik 428 ini dikatakan dihantui oleh entiti cowboy. Anda kira macam sangat-sangat bernasib baiklah jika anda dapat booking bilik ini kerana bilik ini antara bilik yang paling keras dan berebut-rebut. Bilik ini memang direbuti ramai sebab masing-masing ingin merasa kengerian di bilik ini. Gangguan berupa mengalihkan perabot dan bunyi tapak kaki pasti akan kedengaran di dalam bilik ini. Jika anda mampu bertahan menginap di dalam bilik ini walaupun hanya satu malam, ia merupakan satu bonus. Dan ini pula tangga utama. Nanti kalau korang ada tengok kan dalam gambar ni, gambar di belakang sini, ada satu tangga yang besar tu, yang first je pintu depan tu, terus ada tangga ni atas tu kan. Tangga yang tepi tu banyak potret-potret, ada cermin-cermin kan. Inilah tangga tu. Okey. Pada tahun 2000 ni. Inilah gambar yang saya akan masukkan. Korang tengok betul-betul gambar ni. Tengok betul-betul, ingat. Okey. Pada tahun 2016, seorang pengunjung dari Houston telah mengambil gambar ni. Mengambil gambar ni di tangga utama. Di tangga utama, dan ternyata gambar itu tidak hanya berisi gambar tangga lah. Dan dia juga telah juga merakam satu susuk berwujud seperti wanita di tangga itu. Dan gambar ini betul-betul telah menggegarkan jagat maya pada ketika itu. Dan yang terakhir, jangan korang tak tahu, ada gua di bawah hotel ini. Di bawah hotel ini ada gua. Jika anda menyertai tour selama 75 minit yang 75 minit penyusuran seram yang ada di hotel ini, macam saya cakap tadi, terdapat banyak package kan. Okey, anda akan dibawa ke sebuah gua yang terletak di bawah hotel ini. Di sana dikatakan tersimpan banyak entiti yang mampu mencederakan. Saya ulangi, mampu mencederakan mampu mencederakan para pengunjung yang bermulut celupar. Di atas, seperti yang dah saya senaraikan di atas lah, merupakan tarikan lah. Selain pada tarikan, tempat itu mengindah semua kan. Indah, udaranya pun segar, kemudahannya pun elok. Tarikan, tapi kini semua itu telah diimbangi dengan tarikan seram ini. Inilah di antara tarikan seram yang telah menobatkan hotel ini menjadi hotel paling berhantu di Amerika Syarikat. Okey. Saya cuba untuk buat di bawah 30 dan hari ini saya berjaya lah.
berjaya buat bawah 30. Sekarang baru 20 minit. Saya memberi perkongsian pada anda semua. Jadi nampaknya hari ini saya lulus lah. Tepuk tangan sikit. Okey, sebab bagi saya cuba nak pendekkan video yang ada, sebab kalau terlampau lama pun saya rasa macam kurang elok lah. Yang paling elok bagi saya adalah di bawah 30 minit. Okey. Bagaimana guys dengan perkongsian kita pada malam ini tentang the Stanley Hotel ni? Pada saya budaya mereka di sana memang jauh berbeza dengan kita di sini lah. Kita di sini kalau nampak benda tu pasti lari, tak cukup tanah kan. Tapi mereka dekat sana lain. Mereka cari tau, mereka kejar. Peliknya lagi, satu lagi, mereka tak akan percaya kalau benda tu tak dapat disahkan melalui peralatan-peralatan canggih yang mereka ada. Macam EVP macam tu kan, banyak lah, ghost detector semua tu, spirit box. Sebab saya memang suka tengok benda macam ni. Sebab tu saya tahu nama dia sebilangan lah nama benda tu. Jadi bagi mereka benda tu memang ada, tapi untuk membuktikannya bukan setakat cakap ataupun apa semualah. Itu budaya mereka. Jangan samakan dengan kita. Kita ada budaya kita, mereka ada budaya mereka sendiri. Bagi mereka semua benda mesti ada penjelasan sains yang tersendiri. Aduh, maafkan saya tadi punya hal. Saya pun bergegar-gegendang ni, aduh. Boleh lupa lah pula. Okey, jika anda berminat lah untuk menonton sendiri video-video kumpulan ini, anda boleh tonton selepas ni. Dan kalau nak lebih thriller kan, lebih seram, tengok malam. Itu paling best. Tapi jangan pula sampai tak dapat kencing. Okeylah, maaf, gurau. Okeylah, akhir kata, maaf jika ada tersilap kata dan cara sepanjang saya menjalankan perkongsian ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankanlah kajian anda sendiri jika ingin lebih kepastian. Tetap patuhi SOP. Kita masih jauh untuk menang. Sasaran kita 4K sangat masih jauh. Stay safe. Dari saya, Angie, dan ini Kanta Kelam. Salut. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih saluran aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah dikongsikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.